Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke saluran YouTube saya. Kali ini saya ingin berkongsi sedikit tips bagaimana untuk memaksimumkan potensi rakaman video Mavic Mini. Seperti yang anda mungkin sudah sedikit maklum, DJI telah pun mengeluarkan model kemas kini kepada Mavic Mini iaitu DJI Mini 2. Anda boleh menonton review pandang pertama saya di sini. Dengan pelancaran DJI Mini 2 ini tidak bermakna Mavic Mini menjadi tidak relevan kerana ciri-ciri yang sedia ada di dalamnya jika anda manfaatkan sebaik mungkin. Ia mampu menghasilkan rakaman video dan foto yang mengagumkan. Ini adalah tujuan utama video ini dihasilkan, untuk membuktikan kepada pemilik dan bakal pemilik DJI Mavic Mini yang drone ini sudah cukup untuk memenuhi keperluan anda jika potensinya dapat dimaksimumkan. Mungkin anda tidak perlu berkira-kira untuk menggantikan Mavic Mini anda dengan Mini 2 yang baru dan wang anda dapat dijimatkan di waktu-waktu yang sukar ini. Kepada anda yang sudah mahir di dalam selok-belok fotografi dan videografi, tips yang saya ingin kongsikan ini adalah sangat asas. Ia barangkali lebih memberi manfaat kepada juruterbang drone yang baru ingin berjinak-jinak dengan teknik-teknik rakaman video udara. Mavic Mini tersedia dengan dua pilihan resolusi iaitu 2.7K dan 1080p. Resolusi mana yang patut dipilih bergantung kepada pertama, kapasiti kad memori yang anda gunakan. Yang kedua, saiz simpanan memori komputer peribadi atau peranti pintar yang digunakan untuk menyunting dan menyimpan hasil rakaman. Kemampuan pemprosesan komputer peribadi atau peranti pintar yang anda guna untuk menyunting video. Dan terakhir adalah platform mana yang anda guna untuk memuat naik hasil akhir suntingan rakaman anda. Untuk hasil terbaik, semestinya resolusi 2.7K harus dipilih kerana ia akan memaksimumkan kualiti rakaman anda. Namun jika terdapat had pada mana-mana keadaan yang disenaraikan tadi, resolusi 1080p mungkin pilihan yang lebih tepat. Kelebihan resolusi 2.7K menjadi signifikan jika anda merancang untuk melakukan suntingan ke atas rakaman anda. Rakaman beresolusi tinggi memberi anda ruang untuk membesarkan saiz imej bagi tujuan memperbaiki komposisi tanpa mengorbankan kualiti akhir suntingan. Selain itu, pada resolusi 2.7K, kadar bitrate iaitu nilai data rakaman yang tersimpan informasi seperti tona warna dan perincian rakaman adalah lebih tinggi. Suntingan ke atas rakaman dengan kadar bitrate yang tinggi mampu mengekalkan kualiti rakaman dan mengurangkan celah pada video seperti warna tidak tepat atau rakaman menjadi pecah akibat artifak mampatan. Kadar bingkai sesaat penting untuk menentukan hasil akhir rakaman. Pembina kandungan video sering menjadikan hasil video sinematik atau seakan-akan filem layar perak sebagai sasaran ketika merakam dan menyunting. Di antara peraturan penting penghasilan video sinematik adalah peraturan 180 darjah, di mana antara lain hasil rakaman menampilkan kekaburan pergerakan yang seiring dengan apa yang mampu dilihat mata kasar. Ini dapat dicapai dengan menetapkan kadar bingkai pada 24 bingkai sesaat. Jika anda merancang untuk menghasilkan video gerak perlahan semasa suntingan, anda harus menetapkan pilihan 60 bingkai per saat yang hanya tersedia pada resolusi 1080p. Rakaman tersebut boleh diperlahankan pada kadar 40% di dalam perisian suntingan untuk hasil gerak perlahan yang lancar. Mavic Mini memberi pilihan kepada kita untuk mengawal parameter rakaman kamera seperti kelajuan pengatup, nilai ISO,
dan keseimbangan warna putih secara manual. Manakala saiz bukaan lensa pula adalah tetap pada nilai f2.8. Bagi menurut peraturan 180 darjah seperti yang dibincangkan di awal tadi, nilai kelajuan pengatup sensor perlu ditetapkan pada kadar 2 kali kadar bingkai sesaat. Jadi jika anda merakam dengan 24 bingkai sesaat, nilai kelajuan pengatup perlu ditetapkan pada 1/48 saat atau nilai paling hampir iaitu 1/50 saat. Begitu juga kiranya jika anda merakam pada kadar 60 bingkai sesaat. Nilai kelajuan pengatup perlu ditetapkan pada 1/120 saat. Nilai ISO pula seharusnya ditetapkan pada nilai terendah bagi mengelakkan terhasilnya kebisingan digital yang berpotensi memberi kesan kepada kualiti hasil rakaman. Nilai terendah tidak semestinya ditetapkan pada 100 kerana ia bergantung kepada nilai pendedahan keseluruhan imej yang dirakam. Di dalam keadaan pencahayaan yang optimum, ISO 100 adalah terbaik. Bagi situasi di mana keadaan pencahayaan kurang baik, saya akan cuba sebaik mungkin untuk tidak melangkau nilai ISO melebihi 400. Untuk mengelakkan peralihan keseimbangan warna mendadak jika berlaku perubahan cahaya persekitaran ketika merakam, nilai keseimbangan warna putih perlu ditetapkan pada satu nilai yang tetap. Keseimbangan warna putih yang tidak tepat boleh diperbetulkan dengan mudah di dalam perisian suntingan. Walau bagaimanapun, peralihan warna mendadak jika kita menetapkan keseimbangan warna putih secara automatik adalah sukar untuk diperbaiki. Kebiasaannya saya menetapkan keseimbangan warna putih secara manual pada nilai 5600 Kelvin. Lanjutan dari kadar bingkai sesaat dan pilihan kelajuan pengatup bagi memenuhi peraturan 180 darjah tadi, penggunaan penapis cahaya berketumpatan neutral atau neutral density filter menjadi kemestian, terutamanya jika anda memilih kadar bingkai yang rendah. Ini adalah contoh pendedahan rakaman dengan kadar bingkai 24 bingkai sesaat dan nilai kelajuan pengatup 1/50 saat. Rakaman menjadi terlampau terang dan perincian imej rakaman telah hilang. Dengan memasang ND filter pada nilai ketumpatan yang betul, pencahayaan rakaman menjadi seimbang dan mengembalikan perincian imej. ND filter mempunyai nilai ketumpatan berbeza yang menghasilkan tapisan cahaya yang berkadaran dengannya. Sebagai panduan umum, pilihan nilai ND filter mengikut situasi pencahayaan persekitaran adalah dalam keadaan matahari terbit atau terbenam, biasanya kita boleh guna ND4. Ketika hari yang berawan, kita boleh guna ND8. Hari cerah, ND16, dan pada hari yang terlampau cerah atau terdapat pantulan cahaya sebagai contoh di tasik ataupun di laut, kita boleh guna ND32 hingga ND64. Penentuan pendedahan cahaya yang betul adalah sesuatu yang subjektif. Ia bergantung kepada motif atau emosi yang ingin kita tampilkan di dalam rakaman kita. 3 parameter yang sering dijadikan panduan untuk menentukan keseimbangan pencahayaan rakaman adalah nilai pendedahan atau exposure value, histogram, dan juga overexposure warning ataupun zebra. Nilai pendedahan cahaya atau exposure value yang dianggap seimbang berada pada kosong. Jadi anda perlu menyasarkan tetapan kelajuan pengatup, nilai ISO dan pilihan penapis ND untuk menghasilkan nilai EV kosong. Saya secara peribadi cenderung memilih untuk mencapai nilai exposure value yang sedikit negatif di antara negatif 0.3 sehingga 0.7 kerana nilai ini menghasilkan rakaman dengan pencahayaan yang sedikit kontras. Saya juga merasakan dalam Mavic Mini ini adalah lebih mudah untuk mengembalikan perincian di kawasan rakaman yang gelap berbanding kawasan yang terlampau terang atau highlight ketika menyunting. Puncak histogram pula perlu disasarkan untuk berada di tengah-tengah graf, tidak terlampau memuncak di sebelah kiri yang mewakili kawasan bayangan gelap atau puncak sebelah kanan yang mewakili kawasan cahaya terang. Akhir sekali adalah fungsi zebra. Zebra adalah lorekan yang memberi indikasi bahawa kawasan tersebut menerima pendedahan cahaya yang berlebihan. Tidak semestinya anda perlu mengubah tetapan kamera sehingga lorekan zebra itu hilang. Apa yang penting adalah keseimbangan keseluruhan pencahayaan rakaman. Salah satu masalah Mavic Mini yang sering diperkatakan adalah isu ketidakstabilan
kestabilan transmisi Wi-Fi-nya. Pengalaman penerbangan dan rakaman boleh terganggu disebabkan isyarat tidak stabil. Pengalaman saya menggunakan penggalak isyarat banyak membantu meningkatkan kestabilan Wi-Fi dan meningkatkan jarak yang mampu dicapai berbanding tanpanya. Selain itu, mengubah pilihan transmisi kepada manual dan memilih frekuensi 5.8 GHz juga sedikit sebanyak membantu meningkatkan kestabilan Wi-Fi. Begitulah sedikit perkongsian saya untuk kali ini. Diharap ia membantu meningkatkan kualiti rakaman video Mavic Mini anda.